ini adalah flow dalam pengeluaran produk Atomy secara high level lah. Okey, bagaimana Atomy dia bina trust dan absolute itu, nilai absolute itu dalam setiap tahap ini. Kita lihat kepada pemilihan raw material ataupun bahan mentah. Dan kualiti produk yang berkualiti yang baik mesti datang daripada dengan bahan-bahan mentah yang premium juga, yang berkualiti juga. Jadi Atomy dia pastikan kualiti bahan-bahan mentah ini adalah dalam tahap yang terbaik. Contoh, saya bagikan beberapa contoh. Tuan-tuan boleh tengok dalam setiap produk yang saya sebutkan ini. Satu, Pu'er tea. Pu'er tea kita tahu dia adalah premium tea yang diambil dari tanah tinggi Yunan. Kemudian lada hitam Cambodia. Lada hitam di Cambodia merupakan lada hitam yang terbaik di dunia. Maka lada hitam itu diambil daripada Cambodia. Kemudian red ginseng. Red ginseng ini dia katakan red ginseng terbaik adalah yang berumur 3 tahun dan hanya sesuai ditanam di tanah-tanah seperti di Korea. Maka red ginseng ini diambil daripada Korea. Kemudian Atomy ada satu produk tidak dijual di Malaysia, Atomy salted mackerel. Atomy mendapatkan mackerel ini dari Norway dan dia order sekali dalam setahun, iaitu dalam musim gugur. Sebab dikatakan mackerel yang terbaik adalah mackerel yang ada pada musim gugur. Maka Atomy hanya mendapatkan mackerel itu pada musim gugur. Kemudian Atomy deep sea water, ini pun tak ada dekat Malaysia. Dia diambil menggunakan pipe yang transparent, daripada laut. Kemudian apa lagi? Hemohim. Hemohim juga dibuat daripada Acar angelica yang dikatakan premium, bermutu tinggi yang terdapat di Korea. Minat alat-alat kosmetik. Alat kosmetik ini, Pak Anggi pernah kata, tidak ada banyak rahsia dalam alat-alat kosmetik ini. Sebab bahan-bahan yang digunakan dalam semua produk yang bermutu tinggi adalah bahan-bahan yang sama. Bahan-bahan yang sama. Akan tetapi, dia yakinkan kepada kita, dia kata, saya boleh katakan kepada anda, kesemua bahan-bahan magic itu ada di dalam Atomy. Jadi kita tak perlu risau. Itu di antara contoh-contoh dia. Kemudian tahap yang kedua. Setelah raw material itu dipilih, peringkat seterusnya adalah memastikan dia absolut dari segi pemprosesan. Ketika ini segala kepakaran yang rakan kongsi ataupun partner Atomy ada, dia akan digunakan dalam peringkat ini. Dan kita mengetahui kepakaran teknologi Atomy ini datang daripada Institut Kajian Teknologi Nuklear Korea dan juga Colmar yang mempunyai reputasi yang baik dalam R&D dalam pharmaceutical. Contoh-contoh teknologi moden yang digunakan dalam pemprosesan adalah seperti radioactive teknologi yang digunakan untuk membuat dalam pemprosesan hemohim. Kita tahu hemohim ini melalui rigorous test ataupun testing yang sangat ketat, sehingga kan hemohim ini juga menjalani testing, human testing. Human testing ini dia pilih 53 orang subjek manusia yang mempunyai bacaan darah tertentu, kemudian dilihat kesannya, human test ya. Kemudian nanoteknologi yang digunakan dalam pembuatan brus gigi. Bagaimana nanoteknologi ini digunakan untuk menyuntik pure gold. 1999 science dipanggil edible gold. Metal yang selamat untuk bahan kosmetik, bahan makanan untuk disuntik ke dalam brus gigi Atomy. Kemudian teknologi micro encapsulation technology yang ini digunakan untuk absolute skincare. Kita tahu bahawa alat-alat kosmetik ni kalau yang dibuat dalam pengenalan yang tidak betul, yang tidak mencapai standard yang tertentu, dia terdiri daripada bahan-bahan aktif, ya, bahan-bahan kimia aktif yang boleh menyebabkan kanser dan sebagainya lah. Tetapi dengan teknologi micro encapsulation ini, dia menyalut, encapsulation salut kan,
dia menyalut bahan-bahan itu dengan bahan-bahan yang lain supaya bahan-bahan aktif ni dia stabil. Itu teknologi yang digunakan dalam Absolute Skincare. Kemudian ultra fine grinding technology yang digunakan dalam atomic rate ginseng. Grinding tuan-tuan tahu lah, grinder tu kan kita duk licinkan benda tu. Dia ada ultra fine untuk untuk pembuatan atomic rate ginseng. Kemudian high purity ceramic stabilization technology yang ni yang digunakan dalam atomic cerebebe. Ada lagi extraction technology yang digunakan dalam soya sauce. Dan pendek kata banyaklah teknologi-teknologi terkini yang digunakan dalam pemprosesan untuk memastikan produk ini mencapai tahap absolute yang disebutkan tu kan. Jadi pemprosesan itu pun telah dibuat dengan sangat teliti. Kemudian tahap yang ketiga, pengeluaran. Semua produk Atomy adalah mempunyai label Good Manufacturing Practice GMP. Umi ada kotak dah tengok. Ada label. Semua kotak dia ada label GMP tu Apa maksud GMP ni sebenarnya? Ada, semua ada. Kalau anda semua pasti tengok semua kotak Atomy dia ada GMP logo tu. Nampak GMP ni bermaksud dia dah melepasi amalan good manufacturing practice, iaitu satu tahap quality management system. Yang mana siapa yang patuh ini, peraturan ditetapkan untuk pengeluaran alat kosmetik, alat perubatan, suplemen, semua dia perlu melalui testing untuk lepas GMP certification ni. Tahap keempat adalah customer experience. Saya pernah cerita mengenai bagaimana Atomy ni dia merupakan company yang certified dalam customer centered management certification. Dia dalam hal customer experience ni dia menjaga daripada peringkat delivery sampailah kepada barang tu dah sampai kepada pengguna. Dalam delivery saya pernah sebutkan sebelum ini, mereka menetapkan kualiti tertentu dalam shipping. Bagaimana GDEC package kita punya barang kan, supaya dia lepas shipping test, dia panggil dia shipping test. So tengoklah bubble wrapper semua dalam tu. Kemudian dari segi customer experience, dia cover daripada label maklumat yang dia letakkan dalam website sampailah kepada money back guarantee dan return back policy. Macam Umi pernah sebutkan minggu lepas, produk kita tu kalau kita dah gunakan 30% pun kita masih boleh return, kata tak sedap ke, tak bagus lah kan. Jadi kita ni sebenarnya kita boleh, sebab tu Atomy ni dia tak berikan testing sampel, sebab kita boleh bagi orang test, kemudian beli atas nama dia lah, bagi dia test, dia tak suka, 30% dah guna, kita return balik, boleh dapat money back guarantee kan. Jadi keseluruhan proses penyediaan produk ini dia melalui quality assurance yang sangat ketat. Tuan-tuan tahu tak? Saya baru terbaca dalam majalah Forbes. Atomy ini dia menggunakan hikmat quality assurance daripada company SGS Korea. Dia memang syarikat Korea, tetapi dia adalah syarikat global yang ada di seluruh dunia, hampir semua negara di dalam dunia ni ada footprint SGS Korea ini. Dan SGS Korea ini dia sangat pakar dalam bidang quality assurance. Dia ada teknologi-teknologi terkini dalam inspection, persijilan, testing, kemudian dia ada tenaga pakar yang boleh certified the entire life cycle of the product, termasuklah kilang-kilang. Jadi Atomy menggunakan hikmat dan partner dengan SGS Korea ini. Okey, bagaimana pula dengan aspek price? Harga, kita dah tahu tadi the whole life cycle of the product, memang dia menerapkan nilai-nilai absolute itu di setiap peringkat. Bagaimana pula dengan aspek price? Atomy sangat meneliti, sangat teliti dalam menetapkan harga walaupun 1-2 sen. Kalau kita pernah dengar satu lecture Pak Anggil, dia pernah argue berbulan-bulan lamanya hanya untuk
beberapa sen harga daripada produk itu. Kan? Dia orang sangat teliti sebab dia akan tengok segala aspek dalam pengeluaran, dari segi penghilangan, dari segi labor cost, dari segi terma bayaran, harga materials, volume, spesifikasi. Dia akan ambil kira semua untuk pastikan harga yang diberikan kepada kita adalah harga yang paling murah dia boleh letak. Kemudian Atomy juga dia ceritakan sebenarnya Atomy ni sangat menitik beratkan cost saving supaya dia boleh bagi lebih banyak untung kepada consumer. Dan Pak Hanggi pernah katakan kos pengurusan Atomy dia orang tetapkan bawah 10%, termasuklah mengajukan event-event semua masih di bawah had 10% untuk operation dan kos pengurusan Atomy supaya kos itu dapat dioptimiskan dan benefit yang lain dapat diberikan kepada pengguna. Dan Atomy juga ada polisi satu company satu produk. Jadi apabila satu company itu dah terpilih untuk menjadi partner dalam pengeluaran produk, dia hanya akan fokus kepada satu produk supaya kualiti dan price-nya akan terjamin. Okay, right. Kesimpulannya tuan-tuan dan puan-puan, perkataan obsolete ini kira power lah, kira keramat kan, guna kataan keramat ni nampak lebih sangat kan over, kira power lah kan, bukan sekadar sembang gajah terbang, tetapi dia dah terapkan nilai absolut ini pada setiap peringkat dalam penyediaan produk dan keseluruhan operasi Atomy. Dia umpama Pak Anggil kata bila dia umpama meletakkan pisau di leher, bermakna nak tak nak kena buat, dan kalau tak berjaya dia akan memusnahkan imej Atomy itu. Jadi Atomy business partner kita lah, business partner kita turut sama memikul aspirasi ini untuk menjaga brand ini. Sebab itulah Atomy tidak benarkan kita berlebih-lebih, boleh panggil overclaim, exaggerate dalam memperkenalkan produk. Kita perlu membiarkan produk itu bercakap dengan sendiri. Tapi dalam masa yang sama, kalau orang challenge, kita ada ilmu untuk kita terangkan value sebenar absolute ini ke consumer kita, right? Dan kita terus sama memikul bebanan dengan Atomy untuk kita melakar semula sejarah network marketing ini.